Okey, hari ni kita akan tengok kuis untuk ujian hipotesis. Okey, jadi daripada soalan yang diberikan, kenal pasti yang mana satu merupakan ayat dakwaan. Okey, untuk kes yang ni, adakah ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua merupakan ayat dakwaan? Okey, jadi adakah ayat yang pertama, ayat yang A atau ayat yang B? Okey, jadi kita tahu kat sini ayat B merupakan ayat dakwaan. Dan kat sini kalau awak tengok dia dah highlight siap-siap, much less. Dah bagi hint yang jelas. Okey, much less. Jadi kemudian tukarkan ayat dakwaan berikut kepada hipotesis. Okey, jadi pilihan hipotesis manakah yang betul? A, B atau C? Okey, maka daripada much less tadi, okey, so kita boleh tukarkan kepada mu lebih kecil daripada 3, 2, 6, 2. Okey, jadi kita tahu 3, 2, 6, 2 kat sini kan. So, yang ini merupakan ayat dakwaan. Jadi, hipotesis yang betul jawapannya adalah B. Okey, langkah seterusnya saya nak pelajar tentukan statistik ujian. Okey, jadi kita tengok kepada maklumat yang diberikan. N kita adalah 50. N sama dengan 50. Okey. Average depth is 2995. So, yang ni adalah X bar. X bar kita adalah okey, soalan saya. Dan population standard deviation is 110. So, this population standard deviation represent adakah S ataupun B sigma? Ya, simbol untuk population adalah B and sigma. Jadi, jawapannya adalah B. Jadi, kita dapat nilai sigma sama dengan sigma 1100. Jadi, berdasarkan X bar dan sigma, adakah kita perlu gunakan taburan T atau taburan Z? Okey, jadi bila sigma diberi, pelajar perlu ingat kita kena gunakan taburan Z. X bar tolak mu bahagi sigma per punca kuasa N. Okey, langkah yang ketiga untuk hipotesis testing adalah kena tentukan kawasan penolakan. Jadi soalan saya, okey, sebelum tu alfa kita guna 0.05. So, soalan saya, adakah kita perlu gunakan test yang mana? Okey, adakah yang A, ujian dua hujung, B, hujung sebelah kiri ataupun C, hujung sebelah kanan? Okey, jadi nak tahu hujung A, B atau C, kita tengok semula kepada hipotesis alternatif. Bila lebih kecil, maksudnya kita kena gunakan hujung sebelah kanan. Kiri. Okey, yang kiri ya, sebab lebih kecil dan tunjukkan lebih kecil kan. Jadi, kita gunakan yang B. Okey, so hujung sebelah kiri, kita dah dapat macam ni. Soalan seterusnya, apakah nilai Z di sini? Okey, adakah nilai A, B, C atau D?
Jadi untuk tentukan nilai Z, apa yang kita buat adalah kita perlu rujuk kepada jadual taburan normal. Sekarang ingat balik nilai alfa kita adalah 0.05. Okey, jadi kita cari luas 0.05. Ada tak 0.05 kat sini kan? Okey, tapi disebabkan tak ada yang exactly, tapi beza dia pun makin hampir, that's why kita ambil dua-dua lah. 1.645 tambah 1.64 tambah 1.65. 1.64 ni kat sini. Dan 1.65. Kemudian kita bahagi 2. Jadi akan dapat 1.645. Tapi disebabkan berada sebelah kiri, maka kita kena letak negatif 1.645. Jadi nilai B kan? Okey, kemudian saya nak pelajar pilih yang mana satu merupakan hukum keputusan. Okey, jadi nilai hukum keputusan kita boleh tulis sebagai tolak H0 jika nilai statistik ujian lebih kecil daripada negatif 1.645. Kemudian saya nak pelajar kira nilai statistik ujian. Okey, adakah nilai statistik ujian yang awak kira dapat A negatif 1.716 ataupun B 1.716? Okey, jadi kalau kita gantikan ke dalam rumus, kita akan dapat nilai Z negatif 1.716. Yang kelima, saya nak pelajar buat keputusan. Adakah kita H0 diterima ataupun H0 ditolak? Okey, untuk buat keputusan, kita bandingkan nilai Z yang kita dapat adalah 1.716, negatif, adalah lebih kecil kan daripada negatif 1.645. Jadi keputusannya kita tolak H0. H0 ditolak. Null kita tolak maksudnya dakwaan benar atau palsu. Okey. So yang keenam, saya nak pelajar beri kesimpulan. Okey, jadi kita boleh kata kesimpulannya pada alfa 0.05. Okey. Maksudnya the student saya nak claim can be accepted. Itu je. Okey, terima kasih.